Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, maklumat nak terangkan berkaitan dengan elektrokimia. Okay, elektrokimia ni sebenarnya dia ada berkaitan antara perubahan tenaga elektrik dan tenaga kimia. Maksudnya kita ada dua sel di mana sel tu mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kimia dan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay. Dalam silibus ni kita akan belajar dua sel. Yang pertama adalah sel kimia, di mana sel kimia ni perubahan tenaganya adalah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Manakala sel elektrolisis adalah tenaga elektrik menjadi tenaga kimia. Okay. Di mana ada tenaga elektrik ni, macam mana kita nak ada bekalan elektrik ni, mestilah kita letak bateri. So basically dalam bila kita tengok sel tu, kita tengoklah sel tu ada bateri ke tak. Kalau ada bateri, dia adalah sel elektrolisis. Kalau tak ada bateri, dia adalah sel kimia. Okay, sebelum tu nak terangkan berkaitan dengan istilah-istilah yang mungkin tak familiar. Yang pertama adalah elektrolit. Okay, elektrolit adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Maksudnya elektrolit ini dia boleh mengalirkan arus elektrik. Tapi ada dua keadaan saja, sama ada dalam keadaan lebur ataupun larutan aqueous. Bermaksud, kalau dalam keadaan pepejal, dia tidak mengalirkan arus elektrik. Dalam keadaan gas, dia tidak mengalirkan arus elektrik. Dan bahan tu juga mengalami perubahan kimia. Kalau bukan elektrolit, maksudnya bahan tu tak dapat mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Okey, ini contohnya. Bahan ni, bahan elektrolit. Bahan elektrolit adalah sebatan ion, asid dan alkali. Walau bagaimanapun, bukan semua sebatan ion boleh mengalirkan arus elektrik. Bukan semua sebatan ion adalah elektrolit. Hanya sebatan ion yang berada dalam keadaan leburan atau larutan aqueous sahaja. Kerana kalau sebatan ion ni dalam keadaan pepejal, ion-ion dalam sebatan ion ni dalam struktur kekisi ion. Jadi dia tidak bebas bergerak. Tetapi kalau dia dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous, terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Maka dia boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, asid dan alkali pula. Asid dan alkali, bukan semua asid dan alkali boleh mengalirkan arus elektrik. Bukan semua asid dan alkali adalah elektrolit. Kerana asid dan alkali dengan kehadiran air sahaja boleh mengkonduksikan elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Tapi kalau tanpa kehadiran air, tak ada ion-ion yang bebas bergerak, maka ia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. So basically keywordnya adalah kalau bahan tu ada ion-ion bebas bergerak, maka dia adalah elektrolit. Kalau tak ada ion bebas bergerak, dia bukan elektrolit. Okay, inilah bukan elektrolit, adalah sebatan kovalen. Dia tidak mengkonduksikan elektrik sebab wujud sebagai molekul. Bila dia wujud sebagai molekul, dia tak ada ion-ion yang bebas bergerak lah. Sebab molekul kan neutral. Okay, this one, kenal pasti bahan-bahan ni sama ada di elektrolit ataupun bukan elektrolit. Kalau glukosa adalah sebatian kovalen, dia bukan elektrolit. Asid nitrik kering. Maksudnya dia asid tapi dia kering. Dia tak ada air. No H2O. Maka dia bukan elektrolit. Larutan natrium nitrat. Dia sebatan ion dalam keadaan larutan. Maka dia elektrolit. Dan seterusnya lah, selesaikan sendiri. Okey, perbandingan antara konduktor dan elektrolit. Biasanya kita dengar perkataan konduktor kan, elektrolit benda baru. So, perbandingan adalah kalau konduktor, dia boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan, tapi tidak mengalami perubahan kimia. Kalau elektrolit, dia mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. Nampak Keadaan fizik dia berbeza. This one pepejal dan leburan. Tapi elektrolit leburan dan larutan aqueous. Dan dia mengalami perubahan kimia. Kalau konduktor, dia tidak mengalami perubahan kimia. Okey, kalau konduktor, dia mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Dia tidak berubah. Tapi kalau arus elektrolit, dia mengalirkan arus elektrik dan dia terurai kepada unsur juzuknya. Sebab dia ada perubahan kimia. Konduktor,
Dia mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Manakala elektrolit, dia boleh mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Berbezalah, this one ion, this one elektron. Okey, kalau konduktor, kekonduksian dia semakin berkurang apabila suhu meningkat. Kalau elektrolit, semakin bertambah suhu, semakin meningkat kekonduksian elektrik. Okay, contoh konduktor adalah logam dan grafit. Contoh elektrolit adalah sebatin ion, asid dan alkali. Macam yang slide sebelum ni lah. So, kita pergi satu-satu dulu. Yang pertama adalah sel kimia. Perubahan tenaga dalam sel kimia adalah tenaga kimia berubah menjadi tenaga elektrik. Macam mana kita nak kesan ada tenaga elektrik dalam sel ni? Letaklah voltmeter ataupun galvanometer ataupun letak mentol. Kalau mentol tu menyala, bermaksud adalah tenaga elektrik. Kalau jarum terpesong, adalah tenaga elektrik. Begitu je. Okey, sel kimia juga dikenali sebagai sel kimia ringkas, sel voltan, sel galvanik. Benda samalah, nama je berbeza. Okey, dia terdiri daripada dua kepingan logam berbeza yang dicelup dalam elektrolit. Contoh dia macam ni lah. Dia ada logam magnesium dan logam kuprum. Dia wajib berbeza. Tak boleh magnesium dan magnesium, tak jadi. Dia bukan sel kimia dah. Kalau sel kimia memang kena berbeza dan dicelup dalam elektrolit. Dia sambung dengan wayar penyambung. This one, kulit buaya tu kan, kalau ingat lagi. Okey, tindak balas redox dalam sel menyebabkan pengaliran elektron. Elektron mengalir melalui wayar penyambung kat luar ni. Elektron tak mengalir kat dalam tau. Dia mengalir lalu wayar. Beza keupayaan yang diukur menggunakan voltmeter menunjukkan arus elektrik terhasil. Okey, macam mana kita nak huraikan dia punya sel ni? Okey, kita guna kata kunci anode. Logam yang lebih di atas. Tengoklah magnesium dan kuprum. Antara magnesium dan kuprum, magnesium lebih di atas. Maka magnesium bertindak sebagai anode. Dia bertindak sebagai terminal negatif. Magnesium akan menipis, mengalami oxidation dengan cara menderma elektron. Jadi tulislah kat sini. Terminal negatif adalah anode. Kan, terminal negatif adalah anode. Adalah magnesium. Kenapa magnesium? Sebab magnesium kedudukannya lebih di atas. Magnesium akan menderma elektron. Menderma 2 lah. Sebab dia membentuk ion magnesium 2+. Prosesnya adalah oxidation. Jadi this one, bila magnesium tadi dah menderma elektron, maka ion-ion magnesium ni akan masuk ke dalam larutan. Manakala pita magnesium akan menipis. Sebab apa? Magnesium dalam bentuk pepejal. Ion magnesium dalam bentuk larutan. Maka pepejal ni akan lama-lama terkakislah. Gitu. Jadi elektron ni pergi mana? Elektron ni akan pergi melalui wayar penyambung ni, akan sampai dekat kepingan kuprum ni, akan diterima oleh ion-ion yang berada dalam ni. Tapi bukan semua ion yang akan menerima. Ion yang terpilih adalah ion kuprum. Ion kuprum akan menerima 2 elektron membentuk logam kuprum. Proses ni adalah proses reduction. Kita tengok sini, pengaliran elektron adalah daripada terminal negatif ataupun anode ke terminal positif. Manakala pengaliran arus adalah sebaliknya. Jangan tertukarlah. Okey, seterusnya adalah sel Daniell. Sel Daniell adalah salah satu sel kimia di mana dalam sel Daniell ni elektrod yang digunakan adalah logam zinc dan juga logam kuprum. Kalau zinc dengan magnesium namanya bukan sel Daniell lah. Kalau sel Daniell dia mesti zinc dan kuprum. Okey. Setiap logam tadi, zinc dan kuprum ni dicelup dalam larutan garam ionnya. Bermaksud logam zinc dalam larutan zinc sulfat, logam kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat. Tak kisahlah zinc sulfat ke zinc nitrat ke, yang penting ada ion zinc. Sama juga macam kuprum 2 sulfat ni. Yang penting ada ion kuprum. Okey, gambar rajah ni macam ni. Elektrod zinc dan elektrod kuprum. Zinc dicelup dalam larutan ion zinc.
kuprum dicelup dalam larutan ion kuprum. Okey. Kenapa tak ada benda ni? Namanya titian garam. Ataupun this one dia guna pasu berliang. Berliang ni tahu tak? Yang lubang-lubang lah berliang kan namanya kan. Macam liang Roma gitu. Tapi dia guna pasu. Apa function titian garam ataupun pasu berliang ni adalah untuk memisahkan dua larutan. Dia nak pisahkan larutan zinc sulfide dan larutan kuprum disulfide. Dia tak nak bercampur, dia nak pisahkan. Tapi pada masa yang sama, dia nak membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Bermaksud dia nak ion zinc dalam ni boleh bergerak ke luar sini. Ion kuprum dan ion-ion kat sini boleh bergerak ke dalam ni. Untuk apa? Untuk melengkapkan litar. Okey, kalau kita comparekan inot zinc dan inot kuprum, inot zinc lebih negatif. Bermaksud dia akan menjadi terminal negatif. Maka zinc akan mengalami oxidation dengan cara menderma elektron. Elektron akan bergerak daripada elektrod zinc pergi ke elektrod kuprum. Di sini, ion yang akan menerima elektron itu adalah ion kuprum. Sebab dalam ni ada ion kuprum. Kita guna larutan kuprum 2 sulfide. So, ion kuprum 2 akan menerima elektron menjadi logam kuprum. Tindak balasnya penurunan. So, kalau kita nak buat persamaan yang keseluruhan, maka kita potong je lah elektron ni. Oleh kerana bilangan elektron dia sama, so boleh potong directly dan salin balik tanpa tulis elektron. Okey? Okey, cara nak tulis notasi sel. Ni macam notak lah, tapi istilahnya adalah notasi sel. Caranya adalah kita tulis anode dulu. Terminal negatif dulu, baru kathod. Kemudian tuliskan elektrod, palang, elektrolit. Palang-palang, elektrolit, palang, elektrod. Apa beza elektrod this one dengan this one adalah yang ini untuk anode. This one untuk kathod. Okay, double palang ni maksudnya titian garam ataupun pasu berliang. Contoh untuk notasi sel bagi sel Daniel adalah anode-nya adalah zinc. Tulislah zinc. Larutan ion adalah ion zinc. Zn2+. Larutan ion zinc ni dan larutan ion kuprum dipisahkan menggunakan titian garam atau pasu berliang. Jadi, tulis sini ion kuprum dan sebelahnya kuprum. Dia macam ni lah maksud dia. Pegang balik. Zinc dicelup dalam ion zinc. Dipisahkan oleh titian garam. Jumpa ion kuprum. Baru jumpa kuprum. Gitu. Okey, bacaan inot bagi sel Daniel adalah inot bagi kathod tolak inot bagi anod. Jadi positif 0.34 tolak dengan negatif 0.76, maka nilainya adalah positif 1.10 volt. Okey, voltan sel maksudnya inot sel dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Inot sel adalah inot terminal positif. Terminal positif adalah kathod. Tolak dengan inot terminal negatif. Inot terminal negatif adalah anod. Boleh hafal salah satu sebab benda sama je. Okey, tu je untuk video ni. Semoga faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.